Dan mungkin Tuan Syakil boleh kongsikan juga saranan ataupun mungkin panduan serba sedikit kepada rakyat di luar sana yang mungkin mereka masih mencari-cari cara untuk mengurus kewangan dengan lebih baik, terutama dalam keadaan ekonomi yang banyak sentimen ketidakpastian ketika ini. Okey. Sedikit nasihat saya kepada mereka yang menonton kita punya sesi hari ini, antara perkara paling utama yang kita perlu buat adalah dalam keadaan yang tidak menentu ni adalah simpanan lah. Kita perlu membuat simpanan. Jadi simpanan ni kalau boleh sekurang-kurangnya minimum 3 bulan ke 6 bulan gaji. 3 bulan ke 6 bulan gaji. So sekiranya kita dah capai 3 bulan ke 6 bulan gaji, so langkah seterusnya mungkin kita boleh mula melabur di tempat-tempat yang kita boleh katakan risikonya agak rendah. Lebih rendah lah. Dia ada risiko tapi rendah. And then kemudian barulah kita boleh mencemburi bidang-bidang pelaburan lain yang mana risikonya lebih tinggi dan pulangannya lebih tinggi. Yang itu yang saya sarankanlah dalam keadaan sekarang. Sudah pasti kita perlu ada simpanan. Yang kedua, kita mesti ada pelaburan untuk menggandakan kita punya kewangan supaya kita dapat mengatasi sebarang harga kenaikan barang, inflasi dan sebagainya. Itu cara dia. Alright, okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so Alhamdulillah kita berjaya berjumpa sekali lagi pagi ini, iaitu pada 21 hari bulan Mac 2024. Tinggal beberapa hari lagi sebelum kita habis bulan Mac dan kita dah pun masuk. Berapa hari dah kita berpuasa di bulan Ramadan ni? Cuba komen sikit kat ruang komen kalau boleh dengar audio dan visual saya. Okay, so guys, Alhamdulillah. So first of all, seperti biasa saya nak kenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya pagi ni. So saya nak kenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. So Alhamdulillah, di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom. Dan Alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFTUS, Alhamdulillah dengan izin Allah. Alright, saya juga telah menghabiskan saya punya masters dalam Islamic Finance Practice MIFP di INSIF, which is Universiti Al-Ahli Bawah Bank Negara Malaysia. Dan ongoing tuan-tuan dan puan-puan, saya juga merupakan antara panelis jemputan tetap di RTM dalam salah sebuah rancangan di RTM TV1, rancangan BIS Malaysia, dekat siapa yang tak tahu RTM tu kat mana, RTM tu dekat TV Okey, dan saya merupakan antara panelis jemputan tetap lah untuk saya berkongsi bercakap tentang ekonomi dan juga saya bercakap tentang pasaran saham dan sebagainya. So Alhamdulillah dengan izin Allah tuan-tuan dan puan-puan. Okey guys, tapi sebelum tu cuba komen padu sikit kat ruang komen. Macam tak dengar tak suara saya? Kalau dengar tolong komen padu dulu dekat ruangan chat. Boleh dengar tak? Kalau boleh dengar, tolong komen padu dekat ruangan chat sebelum kita nak mulakan sesi kita pagi ni lah, insyaAllah. So guys, Alhamdulillah, dengar ke? Okey, Tuan Abdul pun nampak komen ni. Tuan Abdul Wahid bin Idrus. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey, clear Terbaik. Guys, sambil tu tolong like, tolong love. Alright, tolong tekan like, tolong tekan love. Pagi ni tekan bagi love lebih sikit. Like tak ada tak apa, love tu kena lebih sikit lah, insyaAllah. Okey, pagi ni tuan-tuan dan puan, saya nak share dengan tuan-tuan dan puan tentang Formula 2R. Okey, Formula 2R ni adalah kita boleh gunakan lah kalau kita ni sering mengalami ataupun berada dalam keadaan rugi yang berpanjangan. So technically saya akan suggest untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan Formula 2R. Formula apa? Tolong komen dekat ruangan komen 2R. Okey, Formula 2R lah. Ini adalah basic formula yang anda perlu tahu sekiranya anda mengalami kerugian yang berpanjangan. If you are making losses, lepas losses lagi. So technically saya suggest anda menggunakan Formula 2R lah. So apakah itu Formula 2R? Macam tak ada orang kan ni? Like dengan macam tak ada. Siapa yang nak belajar pagi ni? So apakah itu Formula 2R? Pagi ni kita nak berkongsi tentang Formula 2R. What is the meaning of Formula 2R? Okay, pertama anda kena faham. First thing first yang anda kena sangat-sangat faham. Anda gunalah strategi. Saya tulis sekejap. Okay, anda gunalah apa-apa strategi pun. Okay, anda gunalah strategi ajaib macam mana lah nama strategi anda. Mungkin nama strategi anda strategi XYZ ataupun strategi keluar daripada langit dan sebagainya, ataupun keluar daripada bawah tanah dan sebagainya. Nama strategi memang awesome lah. Strategi naga kepala 3 lah, apalah, tak kisahlah. Strategi apalah you pakai tuan-tuan dan puan.
Pertama anda kena faham, mana-mana strategi anda pakai pun, dia bukan, tak ada strategi yang boleh memberi anda jaminan 100%, 100% yang anda akan untung. Okey, ni anda kena ingat lah. Okey, tidak ada mana-mana strategi anda pakai dia boleh bagi jaminan 100% akan untung. Jawapannya tak ada. Boleh follow tak? Kalau faham tolong tekan 1 dekat ruangan chat. Yang ni nak kena bagi faham betul-betul. Kenapa nak kena bagi faham betul-betul? Sebab dulu saya cuba mencari, even saya sendiri pun tuan-tuan dan puan, jangan cakap anda. Saya sendiri dulu pun saya sibuk mencari strategi yang pasti untung. Dan ni adalah saya panggil sebagai perbuatan yang sia-sia lah. Saya tulis siap-siap kat sini. Ini adalah perbuatan yang sia-sia. Okey, perbuatan yang sia-sia. So jangan cuba cari mana-mana strategi yang confirm 100% sumpah sure untung. Even kita ada sahabat-sahabat kita yang ada untung 18 bulan lepas tak rugi. Ada yang 20 bulan untung lepas tak rugi. Ada yang 3 bulan 3 bulan untung lepas tak rugi. Ada yang 6 bulan untung lepas tak rugi. So we have that kind of result. Tapi saya bagi jaminan kepada tuan-tuan dan puan, tidak ada strategi yang kau pakai dia akan confirm untung lah. Di mana apa yang anda kena faham, anda kena cari strategi yang mana ianya, ayat dia adalah dia boleh minimumkan rugi. Okey, minimum rugi dan maximum profit. Okey, maximum profit. Anda kena ingat ni. Right? Ini je formula yang ada. Dia tidak ada formula yang ajaib yang kalau kau pakai ni formula ni 100% untung. Saya dah jumpa ramai guys. Kadang-kadang rasa macam kau buat benda yang buang masa lah. Boleh follow tak? Kalau follow tekan 2 kat ruangan chat, dekat anda boleh follow saya. Kalau follow tekan 2 kat ruangan chat. So jangan buang masa untuk cuba mencari strategi yang pasti untung. Benda tu tak ada guys. That thing is something yang saya rasa perbuatan yang sia-sia lah. Sebab benda tu memang tak wujud. You cuba cari satu strategi yang pasti untung. Benda tu tak ada. So apa yang you kena cari? You kena cari strategi di mana dia boleh minimumkan rugi dan maksimumkan profit. Minimum rugi dan maksimumkan profit. Now, kita bercakap tentang mereka yang mengalami rugi yang berpanjangan. Okay. So saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan formula 2R yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pakai lah. You can use this formula if you want to use lah. Kalau nak guna, anda guna. Okay. Formula 2R ni apa tuan-tuan dan puan? Ini adalah formula yang anda kena faham. Formula 2R. Saya panggil sebagai formula 2R. Okay, 2R. Okay, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang rugi bila kita cakap tentang rugi, ni kena faham. Bila kita bercakap tentang rugi, okay, benda yang anda kena faham sikit sekali adalah bila rugi ni tuan-tuan dan puan, setuju ataupun tak setuju dengan saya rasa anda kena setuju juga. Bila rugi, dia akan menyebabkan emosi kita terganggu. Siapa setuju dengan saya? Cuba komen ya dekat ruangan chat. Betul tak? Cuba komen ya dekat ruangan komen. Betul ke? Bila kita rugi ni, emosi kita akan terganggu. Sebab apa? Bila rugi, kita bermain dengan duit tau. Anda kena faham ni. Saya nak you faham pagi ni. Kita bermain dengan duit. Kita bermain dengan duit. We are playing with money. Kita bermain dengan duit kita. So bila kita bermain dengan duit kita, so kita akan terganggu lah emosi kita ni. Sebab bila kita dalam keadaan rugi, so kita akan rasa macam perkataan ialah takut lah. Okay, nombor satu yang saya yakin dan pasti adalah ramai orang dia takut rugi. So pertama dia rasa takut. So bila dia takut, takut, apa yang you akan buat adalah lepas you dah rugi, dalam keadaan takut tu, apa you akan buat? Sebab you nak cover balik you punya rugi tadi. Sebab takut, apa anda akan buat? Anda akan anda akan rasa marah lah. Pertama anda akan marah. Marah ni apa? Anda akan marah market lah. Marah market, anda akan marah strategi, anda akan marah lah. Semua benda anda marah kecuali diri sendiri lah. Yang ini anda tak akan marah. Okay, diri sendiri. Ini normally orang tak akan marah lah. Biasanya kita akan marah orang lain. Sebab menunding jari adalah lebih mudah. Menunding jari adalah lebih mudah daripada menyalahkan diri sendiri kan. Siapa setuju dengan saya? Tekan 1 dekat ruangan chat. Betul tak? Kan, menunding jari adalah lebih mudah daripada menyalahkan diri sendiri. So ini adalah benda yang normal lah. Apa yang akan buat adalah you akan start marah, you akan start marah market, you akan marah strategi. You tak akan salahkan diri sendiri. You tak akan salahkan diri sendiri. Pertama adalah you akan rasa marah. Okay, lepas dah marah apa lagi anda akan rasa? Anda akan rasa macam apa? Anda akan rasa geram. Marah dan geram lah. Tulis kat sini, marah dan geram. So bila anda berada dalam keadaan this kind of situation, tuan-tuan dan puan, anda kena faham, bila kita berada dalam situasi macam ni, kita berada dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan geram, biasanya cuba anda fikir semula, bila anda ingat balik, bila kita nak buat keputusan, okay, ketika kita berada dalam keadaan marah dan geram, biasanya keputusan ni nanti kita akan menyesal di kemudian hari.
Siapa setuju dengan saya? Cuba komen padu dekat ruangan chat. Betul tak? Kan? Betul tak? Ni saya nak kena share dulu benda ni. Sebab anda gunalah strategi ajaib macam mana pun strategi anda. Kalau ni you tak manage, dia memang cloud pun. Okay, saya cakap terang ni. Alright? Sebab anda gunalah strategi kau gunalah indikator ajaib macam mana pun nama indikator kau. Yang ni, kalau you tetap fail, you tetap akan fail. Ajaib lah macam mana pun apa you punya indikator punya nama. Saya cakap jujur je. Alright? Okay, so biasanya apa berlaku adalah bila kita buat keputusan, bila kita dalam keadaan marah, kita akan biasanya kita akan menyesal lah di kemudian hari. Kita dalam keadaan marah, biasanya kita akan menyesal di kemudian hari. So sama juga bila dalam saham ni tuan-tuan dan puan-puan, anda kena faham. That's why kita ada formula 2R ni. Okay, kenapa? Sebab biasanya bila kita dalam keadaan marah, dulu guru-guru saya ajar, even mak ayah saya ajar, bila kita marah, apa kita biasa buat adalah kita kira 1 sampai 10. Okay, kita kira 1 sampai 10. Sebab apa? Sebab apa kita nak kira 1 sampai 10 ataupun mungkin ambil wuduk dan sebagainya. Ambil wuduk dan sebagainya. Ambil wuduk. Kenapa kita nak lalu proses kira 1 sampai 10 ni? Why we have to calculate kira 1 sampai 10? Bila kita tengah marah, kita kena kira 1 sampai 10. Kenapa? Sebab ini nak dalam keadaan lain, ini nak dalam keadaan emosi dia lah. Kita nak apa dia panggil? Membetulkan balik kita punya akal. Membetulkan balik kita punya emosi. Right? Membetulkan balik kita punya emosi. Sebab kita tengah marah. So bila kita tengah marah, kita tak boleh buat keputusan. Jangan buat keputusan ketika kita marah. Sebab biasanya lepas kita buat keputusan, lepas kita marah, biasanya kita akan menyesal. So sama juga dekat dalam saham tuan-tuan dan puan. The same thing happens dekat dalam saham tuan-tuan dan puan. So dalam saham, so sama juga formula R yang pertama saya share pagi ni, this morning. R yang pertama adalah kita perlu rehat. Okay, duduk tepi sekejap. Okay, duduk tepi sekejap. Maksudnya apa? Duduk tepi sekejap. Jangan terus masuk market, jangan terus hentam market. Sebab biasanya bila you buat keputusan ketika you tengah rugi, you akan buat keputusan yang tak betul. Normally, tidak mengikut strategi. Anda tak ikut strategi anda tak ikut formula anda. Anda main masuk je. Tidak mengikut semua tu. So, rehat, duduk tepi sekejap. Sebab market hari-hari ada guys. Bukan hari ni je ada. Market ni, Alhamdulillah dengan Allah, saya dekat dalam market ni hampir dekat 10 tahun. More than 10 years. Muka masih muda. Sekarang pun masih muda lagi. Tapi market Alhamdulillah dekat hampir 10 tahun saya dalam market, dalam industri. So it's there. The market is there. So anda tak perlu nak rushing ke apa. So rehat sekejap. Daripada anda buat keputusan yang silap, rehat. Komen dekat ruang komen. Apa benda pertama nak kena buat ni? Rehat. Chill lah kejap. So jangan marah-marah, mengamuk dan sebagainya. Rehat. Chill dulu letak tepi. Okay, pertama apa yang anda kena buat? Anda kena rehat. So dalam waktu anda tengah rehat tuan-tuan, apa yang anda kena buat? Anda buat R yang kedua. Okay, R kedua ni apa? R kedua ni saya panggil sebagai reflex. Reflex ni apa? Semak balik. Okay, semak balik. Semak balik apakah benda silap yang anda buat. Okay, dan biasanya bahagian reflex ni ramai tak jumpa jawapan. Sebab tak ada siapa boleh bagi tahu dekat mana dia punya silap. Siapa setuju dengan saya? Cuba komen 1 dekat ruangan chat. Kan? Normally anda nak semak balik, biasa je tak boleh. Anda tak jumpa. Sebab anda pun tak tahu you buat ni benda betul ke tak betul. That's why dalam coaching one-to-one dengan saya, yang saya guide, Alhamdulillah student-student saya, apa yang saya buat adalah kita bagi reflex. Saya bagi reflex. Sebab dalam setiap trade yang mereka buat, dia bukan 100% sumpah sure dia orang semua untung guys. Saya cakap jujur je. Saya bukan jenis macam orang lain sembang semua untung je. Tak. Saya kena bagi tahu benda yang fakta dan betul. I have to tell you the truth. Okay? So mereka ni semua bukannya 100% dia akan untung. Ada certain saham yang dia beli, dia rugi. So bila rugi, apa kita buat adalah kita reflect balik. Kita check, okay, kat mana silap, apa yang wrong, what is wrong over here, apa yang tak jadi, kat mana salah masuk, kenapa kat sini salah stop loss. Contoh, saya bagi example untuk anda faham. Okay, boleh faham tak ni? Kalau faham, komen padu sikit dekat ruang komen. Macam tak ada orang ke pagi ni. Like dengan macam tak ada, share macam tak ada. Tolong tekan button share kalau rasa video ni bermanfaat. Kongsikan. Sebab dulu tak ada orang bagi nasihat macam ni. Dekat saya. Alright, sharekan dulu. Sambil tu tolong love, tekan love lebih sikit. Sebab dulu tak ada orang bagi nasihat macam ni. Kan? Semua duk cakap untung je. Okay? So ini benda yang saya rasa anda kena repair lah. Kalau anda duk rugi, memanjang rugi. So gunakan this formula guys. Pertama rehat, yang kedua reflex. Reflex tu kalau you guna strategi lain jangan tanya dengan saya. Habis saya punya ni macam mana coach? Macam ni macam mana? Macam mana saya nak jawab? Saya pun tak tahu you pakai strategi apa. Unless if you are using my strategy, tak ada masalah. Kalau dah gunakan kita punya sistem, kita punya formula, that's another story lah. It's much easier untuk saya nak repair, kita nak reflex.
Tapi kalau you pun pakai strategi lain, tak tahulah, you back kepada you punya punca lah. Balik kepada you punya source. Alright. So ini dia dua formula yang saya rasa, 2R, formula 2R yang saya rasa boleh bantu anda sekiranya anda selalu ataupun sering mengalami kerugian. So make sure anda gunakan this formula. Sebab this formula telah membantu ramai kalangan sahabat-sahabat dalam circle kita. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, gunakan formula ni. Okay, dapat sesuatu guys. Kau dapat komen padu dekat ruang komen. Alright, kau dapat komen padu dekat ruang komen. So hopefully you get something lah daripada apa yang saya share dan kongsikan dekat sini. Alright, so kita nak masuk bab berita panas pula pagi ni. Okey ke? Kalau kita masuk berita panas, kalau okey, tolong komen okey dekat ruang komen. Saya nampak Tuan Apple Bakar komen padu, 2 kali padu. Tuan Abdul Wahid tekan 1, Muhammad Izzuddin Jali 1 tak nampak ni. Muhammad Izzuddin Jali komen padu, komen tak nampak sangat sebab komen lambat masuk saya rasa. Okay, so let's go kepada kita punya topik, which is berita panas pagi ni. What is the news yang kita nak tengok. So basically, kepada you guys yang tak tahu, saya menggunakan this newspaper, which is a very good newspaper. So pastikan anda dapatkan di pasaran. Anda dapatkan di pasaran. Saya bukan seller. Saya tidak dibayar untuk promote mereka ni, tapi saya rasa this is a very good newspaper. Benda bagus kita kena share. Everything that is good, I believe I need to share lah. Saya kena kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. So anda boleh Google, anda boleh cari DH newspaper. This is a very good newspaper yang anda perlu dapatkan. Baik, kita apakah berita-berita yang menarik untuk hari ini? Okay, so kita nak bercakap tentang ringgit ringgit Malaysia. Kita talk a little bit about ringgit Malaysia. So technically apa yang kerajaan atau BNM sedang buat adalah mereka sedang menggalakkan GLC and GLIC, di mana investment sebelum ni mungkin mereka pegang dalam US dollar. So mereka suggest untuk all this GLC and GLIC untuk simpan ataupun untuk convert balik dalam punya investment in US dollar ke dalam ringgit Malaysia. So basically ini adalah, kita bercakap sikit a little bit of ringgit lah, sedikit fakta yang ada tentang ringgit sekarang ni. So kalau benda ni berlaku, so bermaksud akan lebih banyak orang yang ataupun lebih banyak fund ataupun dana yang beli balik ringgit Malaysia. So tidak semena-mena, so ringgit Malaysia akan ada potensi untuk mengukuh semula. This is the formula yang mereka sedang formulate untuk mengukuhkan ringgit Malaysia. So I think we still have to wait and see lah. Sebab mereka ni ada dana-dana besar kan, big fund. So basically what they did adalah dia nak convert investment mereka dalam US dollar tadi kepada ringgit Malaysia. Dan of course we still have to wait either this can work or not. But kalau secara theoretically, I believe it can work. Dia boleh jadi, because conversion of diorang have a big fund kat luar sana. If they convert into ringgit Malaysia, bukan diorang beli ringgit, tetapi diorang expedite ataupun tukar dia punya investment USD, dia convert ke dalam ringgit Malaysia. If you understand this, boleh faham tak? Boleh follow tak? Kalau follow, tolong tekan 2 kat ruangan komen. Okay, dia bukan beli ringgit Malaysia, tapi apa mereka buat adalah diorang convert kepada lebih kurang membeli ringgit Malaysia lah, tapi diorang convert diorang punya investment tu kepada ringgit Malaysia. So that's a very nice thing, and I believe ada kesan impact dia kepada ringgit Malaysia. But we still have to wait and see lah what will happen kepada ringgit Malaysia. Alright. Okay, other than that, mari kita berita lain yang menarik. Okay, Guancong. Okay, ni ada satu one of new IPO bakal masuk farm price, vegetable wholesaler, penjual sayur. Penjual sayur ni katanya menjual sayur. Mereka ni adalah mereka yang menjual sayur. So technically kalau kita tengok dekat sini, apa yang mereka katakan, mereka akan masuk ke Bursa Malaysia tidak lama lagi, dalam Ace Market listing. Syarikat ni ada di Johor, if I'm not mistaken is in Johor, if I'm not mistaken. Sekejap saya tengok. Okay, nampak dia punya, I think the business is in Johor, Ulu Tiram. Ni dia. Right, syarikat ni adalah di Ulu Tiram. Mari kita tengok. Okay, mari kita tengok dia bukan farm fresh dia lain Ini adalah dipanggil farm price. Okay, wholesaler farm price. Okay, wholesaler farm price. Okay, ni farm price holding Berhad. Okay, dia akan listed dekat Bursa Malaysia. Ni dia punya bisnes ada dekat Ulu Tiram Johor menjual sayur-sayuran lah, sayur-sayuran. Disclaimer guys, saya bukan bagi cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham dekat sini, tetapi saya tunjukkan, share dengan tuan-tuan dan puan what is the business yang mereka buat lah. Mereka ni menjual sayur-sayuran di seluruh Centre of Northern, Centre of Southern, seluruh Malaysia I think.
kira macam supplier lah mungkin orang tengah supplier kat sini. So quite interesting, menarik untuk kita nak membaca dia. But still we have to study the prospectus first lah. Saya tak baca lagi prospectus dia. Do study the prospectus first. Okay. Lain-lain. Okay, Master Tech ni. So macam saya dah share before this, for any companies yang di mana saham dia naik dengan mendadak, normally bursa akan query lah, dipanggil sebagai UMA ataupun unusual market activity. So kalau kita dekat sini, Master Tech telah mendapat UMA selepas 2 bulan after listing. Kalau kita harga listing dia, IPO share price 39 sen, sekarang harga semasa dia dah menghampiri RM1.13. So I think that's more than double up in the price. And then I think kalau kita keadaan situasi sekarang dekat dalam market, kalau anda masih tak boleh buat duit, I think there's something wrong somewhere lah. Jujur saya cakap. Dalam keadaan market sekarang, so this is very interesting. Market right now is very interesting. Kalau kita tengok indeks Bank KCI pun menghampiri kepada paras tertinggi untuk 1 tahun. Of course sekarang ni adalah dalam kita boleh consider sebagai quite significant ataupun resistance yang sangat kuat lah. Sangat kuat sekarang ni because nak breakout untuk monthly chart. Saya explain monthly chart, dia breakout untuk monthly chart. So of course resistance tu kuat sikit lah. Dia kena tujah beberapa kali. InsyaAllah kalau dia boleh breakout, so kita akan nampak, kita akan fly lah kita punya Bursa Malaysia. Okay, ada potensi untuk fly ni untuk Bursa Malaysia lah. Kalau dia boleh breakout sekarang ni level 1550, 1550, yang breakout tu mungkin ada chance untuk fly. Okay. Alright, so other than that, kalau kita nak dekat sini just a normal news. You guys boleh go through, boleh baca dekat dalam DH. Yang lain semua mostly is just normal news lah. Normal news, anda boleh baca later on. Cuma kita highlightkan mana yang saya rasa berita yang panas ataupun info penting yang you guys kena tahu lah. Alright. Okay guys, sebelum last thing kita nak share dengan tuan-tuan dan puan, sebenarnya bulan Ramadan ni, insyaAllah kita akan adakan sesi ni, Bina Pelaburan Berjaya. Kita akan adakan pada 30 Mac 2024, hari Sabtu jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan sesi ini adalah percuma. Siapa yang dah daftar? Cuba tekan 1 kat ruangan chat. Ada yang dah daftar ke? Komen dah, sorry. Cuba komen dah dekat ruang komen. Ada tak yang dah daftar? Komen dah dekat ruang komen. Dan sesi ni sebenarnya bulan Ramadan ni saya nak buat percuma lah. Saya nak sedekah. Sedekah ilmu. Okay, sedekah ilmu lah. Kita nak infakkan ilmu kita, insyaAllah. So ni adalah sesi ni adalah percuma saja. Dan anda boleh decide, satu, sama ada anda nak join secara percuma. Kedua, kalau you rasa nak dapat pahala lebih sikit, kita juga ada buka pendaftaran. Daftar percuma, okay, 100% free. Cuma anda keluarkan sedikit komitmen, dan komitmen tu insyaAllah kita akan sedekahkan kepada rumah anak yatim dan miskin. 100% kita bagi. Okay tak macam tu? Kalau okay, komen okay kat ruangan chat. Dan best kat ruangan komen. So kita nak buat amal lebih sikit lah bulan Ramadan ni. So sesi tu kita sponsor. I'm going to sponsor the session. It's gonna be a free session. Cuma kalau anda rasa anda berminat nak belajar sambil beramal, anda boleh pilih yang tu, di mana 100% kita akan bagi dekat rumah anak yatim dan miskin lah. Kecuali kita akan ambil RM1 lah untuk bayar kita punya sistem tu. Okay, we need to pay for the system. Okay, kita kena bayar for sistem tu RM1 lah. So yang balance tu semua kita akan bagi kepada rumah anak yatim dan miskin. Sebab saya sentiasa percaya, tuan-tuan, kenapa kita duduk dalam market ni, dan kenapa circle-circle saya juga, kita banyak menggalakkan sedekah lah. Why we make more money in the market? Because we want to give more to the people. Bukan we want to make more money untuk diri sendiri saja. Anda kena ingat tu. Alright, bila kita buat duit ni, bila kita buat more money, kita buat lebih banyak duit, apa kita nak kena fikir, kita bukan saja, duit tu bukan untuk diri kita saja. Duit tu untuk orang lain juga. Ada portion untuk orang lain. So for me, that's why dalam kita, even dalam circle kita pun, bila kita run kita punya program, dalam circle kita sendiri pun ada banyak yang kita buat lah. Saya just sharing sajalah. This thing yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan. So pada mereka yang nak join, anda boleh pergi dekat tim kita, ada pin kan dekat ruang komen. Ataupun anda boleh scroll balik dekat page saya. So dekat situ kita ada buka pendaftaran. You can scroll dekat saya punya page. Pergi kat page saya dan cuba tengok, kita ada buka pendaftaran dekat situ. Dan seat terhad untuk 30 orang saja. Sebab it's a free session. Benda percuma. Kita bagi free. So first come first serve. Siapa yang join dulu, dia dapat lah. Siapa yang tak join, tak dapat. So insyaAllah dalam ni saya akan kongsikan juga dengan tuan-tuan dan perempuan macam mana nak tahu saham apa yang Jerung beli, pada harga berapa. Kita akan share lah. We will share that. Dan kita akan share macam mana nak gunakan technical analysis ni dengan cara yang betul. Sebab ramai yang guna cara yang salah lah. Alhamdulillah dengan kita punya program macam ni, ada sahabat kita yang join program percuma macam ni pun dah boleh buat ROI lebih kurang 20% lah dalam tempoh 2 minggu. Dengan ilmu percuma saja, insyaAllah. Alright, so I think itu saja guys apa yang kita nak kongsikan untuk pagi ni. Hopefully you get something lah.
daripada apa yang saya share this morning. So insyaAllah guys, kita akan jumpa dalam sesi-sesi yang akan datang. So thank you so much. Saya nampak komen-komen daripada Tuan April Bakar, Azman Ahmad, komen best, Zubir Zulkifli, komen best. Yang mana belum daftar, pergi daftar. Ajak kawan-kawan guys, ajak kawan-kawan untuk join sekali. Ini supaya lagi ramai join, lagi banyak saya punya amal jariah. Malu saya banyak sikit. Biar ramai lagi join lah. Okay, Tuan Ahmad Izzuan jadi okay best, Tuan Aku Bakar. Thank you so much komen okay guys. Terima kasih banyak-banyak untuk you guys punya feedback. So I think itu saja. So insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi-sesi yang akan datang. Okay guys, jangan lupa sesi ni kita run setiap hari Selasa sehingga Jumaat jam 8 pagi ataupun 8.15 pagi, 8:15 in the morning lah. Dan kalau anda rasa video ni bermanfaat, live ni bermanfaat, tolong like, follow dan share guys. Alright. So itu saja guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Selamat berpuasa dan selamat berdagang. Assalamualaikum. Bye.